Usaha membela nasib Bumi Putra di Pulau Pinang bagi memastikan mereka setaraf dengan kaum-kaum lain di negeri ini masih belum mencukupi. Perkara tersebut diakui Pengerusi Majlis Tindakan Bumi Putra Pulau Pinang merangkap penasihat khas kepada Perdana Menteri Datuk Seri Zainal Abidin Osman pada Majlis Pelancaran Program Sayang-Sayang Pulau Pinang di Mutiara FM pagi tadi. Menurutnya, agenda membela kaum Bumi Putra penting kerana ia merupakan asas dan panduan tetap dan menjadi teras dalam Pelan Strategik Pembangunan Bumi Putra 2017-2020. Ia juga dipertanggungjawabkan kepada Majlis Pembangunan Bumi Putra Pulau Pinang, MPBPP. Menerusi MPBPP, 5 jawatan kuasa kumpulan fokus diwujudkan untuk menggerakkan aktiviti dan program melibatkan kaum Bumi Putra. Kita bagi pengususan kepada Bumi Putra dalam bidang-bidang tertentu yang Bumi Putra agak ketinggalan. Contohnya dalam bidang pelancongan, kita tak dapat lihat pengusaha-pengusaha Bumi Putra dalam bidang pelancongan. Oleh itu kita bagi tekanan dalam bidang pelancongan untuk Bumi Putra. Dan kita lihat usahawan-usahawan Bumi Putra kita juga tidak mencapai tahap yang boleh kita banggakan dalam semua bidang. Jadi kita bagi pinjaman-pinjaman di dalam golongan menengah Bumi Putra. Program Sayang-Sayang Pulau Pinang yang ke udara setiap hari Khamis jam 12.30 hari sebanyak 20 siri bermula hari ini di Mutiara FM menjadi salah satu medium penyampaian maklumat berkaitan MPBPP. Itu usaha yang baiklah, sebab apa? Dengan melalui program ini kita dapat menyiarkan apa kerajaan persekutuan telah bantu pada rakyat negeri Pulau Pinang. Dengan cara ini kita dapat menangkis isu-isu yang mengatakan Pulau Pinang sudah dipinggirkan, Pulau Pinang dianaktirikan. Jadi melalui program itu setiap hari Khamis selama setengah jam kita akan menyiarkan. Dengan cara itu rakyat Pulau Pinang dapat tahu apa maklumat dan apa Siri Jelajah Pendidikan Bumi Putra yang diadakan di Pulau Pinang baru-baru ini memberi nafas baharu kepada pelajar lepasan SPM dan STPM di negeri ini. Siri Jelajah Pendidikan Bumi Putra yang berlangsung sehari di balik pulau dan kepala batas jelas mencerminkan usaha kerajaan mendekati golongan pelajar tercicir di Pulau Pinang. Melaluinya, pelajar lepasan SPM dan STPM berpeluang memilih haluan masing-masing dalam memilih bidang akademik untuk tahun 2017. Di SMK Seri Pulau Balik Pulau, lebih 500 pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam hadir untuk mendengar taklimat daripada Pengerusi Jawatankuasa Induk Jelajah Pendidikan Bumi Putra, Tan Sri Dr. Sahol Ahmed Abu Bakar. Menurut Tan Sri Dr. Sahol, mana-mana pelajar yang terpilih memasuki institusi pengajian tinggi akan diberi bantuan kewangan percuma RM1,500 bagi keperluan mereka dan sebagai allowance bulanan. Usaha murni itu bertujuan memastikan tiada anak Melayu tercicir dalam arus pendidikan utama. So ini adalah permintaan yang amat berhormat Perdana Menteri supaya semua yang datang perlu diberi tempat pengajian mengikut kelulusan, mengikut berdasarkan pada keperluan. Bidang kerja Dirty, Difficult and Dangerous atau 3D mampu menjamin pendapatan lumayan terutama setelah kemahiran tersebut mendapat pengiktirafan dunia. Antaranya, kerjaya sebagai seorang tukang masak profesional yang sememangnya sukar kerana terikat dengan pelbagai peraturan dalam penyediaan makanan. Selain itu, pengiktirafan bertaraf dunia kepada seorang tukang masak memberi impak yang besar kepada pembangunan negara. Justru, pertandingan World Skills Malaysia kategori belia WSMB Prakelayakan 2017 bidang masakan dan perkhidmatan restoran diadakan selama 3 hari sehingga hari ini di Universiti Teknologi Mara UiTM, Cawangan Pulau Pinang bertujuan mencungkil bakat mereka. 6 peserta terbaik akan mewakili negara ke pertandingan ASEAN 2018 di Bangkok, Thailand, seterusnya akan ke peringkat dunia di Kazan, Rusia pada 2019 jika layak. Pertandingan masak ni agak susah, yang mana betul-betul kemahiran. We go on teknik, we go on skill, macam cara dia orang buat whatever. Nak menang ke peringkat dunia tu, kita kena betul-betul no single mistake. Secara terusnya kita akan menarik pelabur-pelabur.
Kan kita jemput pelabur-pelabur dari luar untuk masuk. Apa janji kita? Janji kita ada tenaga mahir, remaja-remaja yang berpotensi untuk mengisi ruang-ruang atau pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat tersebut. Apa yang penting adalah kita ke arah meletakkan tenaga-tenaga muda kita yang berpekaran tinggi di peringkat antarabangsa. Dan yang lepas kita telah pun berjaya mendapat peringkat perak, peringkat gangsa di peringkat antarabangsa, dan kita mensasarkan kalau boleh yang ke depan ini kita akan mencapai goal. Seramai 98 peserta bertanding bagi peringkat prakelayakan tersebut. Ganjaran RM100,000 oleh Kerajaan Malaysia menanti pemenang sekiranya berjaya meraih emas di pertandingan peringkat dunia. Perkhidmatan yang menepati masa dan janji menjadi taruhan seorang anak muda Bumiputera yang baharu menceburi perniagaan dalam bidang Korea di negeri ini. Melihat kepada kepesatan aktiviti perdagangan dan perniagaan yang memerlukan perkhidmatan Korea cekap dan pantas, Muhammad Afiq Fahmi Muhammad Yusof yakin perniagaan yang diusahakannya mampu memberi kepuasan kepada pelanggan. Walaupun baharu, usahawan muda berusia 29 tahun ini tidak gentar untuk bersaing dengan syarikat yang terlebih dahulu mendominasi sektor tersebut sejak sekian lama. Tambahnya, sehingga kini kewujudan syarikat Korea di negara ini masih belum cukup untuk menampung permintaan yang tinggi. Walaupun banyak syarikat Korea Service di Malaysia, di Pulau Pinang, tapi sebenarnya masih tidak mencukupi. Jadi pada saya gunakan masalah itu, saya positifkan masalah itu semula. Jadi saya rasa untuk mewujudkan satu syarikat Korea ini merupakan penyelesaian terbaik bagi masalah itu. Jadi pada saya, kita gunakan masalah itu dan jangan anggap ia sebagai satu benda yang negatif. Muhammad Afiq, pemilik ASR Korea, menerangkan syarikatnya diilhamkan dari surah An-Nas dan menekankan tentang kepentingan masa. Justru ia tampil dengan tawaran yang berasaskan jaminan menepati waktu. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Pinang. Kembali kepada rakan setugas di Angkasa Puri untuk laporan lain N5. Salam hormat.